Dr. Calvin Yi Liwan, Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih Muhammad. Tuan Yang Pertua, sehingga 11 Mac 2022 tidak ada laporan kematian yang dapat dikaitkan secara langsung dengan vaksin COVID-19 yang diterima. Sebagai makluman Yang Berhormat, sepanjang program imunisasi ini, bahagian Regulatory Pharmacy Negara ataupun MPRA telah menerima sebanyak 607 laporan melibatkan kematian yang disaki di kalangan penerima vaksin COVID, dengan 451 laporan telah pun selesai penyiasatan dan penilaian oleh Jawatankuasa Khas Pharmacovigilance Vaksin ataupun JFK. Sebab kematian ditentukan berdasarkan penilaian klinikal dan juga laporan bedah siasat. Ianya merupakan maklumat sulit dan tidak boleh didedahkan kepada umum melainkan dengan kebenaran waris. Setiap kes kematian akan disiasat dan dilaporkan dengan teliti dan menyeluruh oleh pasukan penyiasat yang ditubuhkan di peringkat daerah ataupun negeri. Seterusnya, penilaian hubung kait antara kesan vaksin diambil akan dijalankan oleh Jawatankuasa tadi, Jawatankuasa Khas Pharmacovigilance, dengan mengambil kira hasil laporan perubatan pesakit, laporan ujian yang berkaitan dan laporan bedah siasat sekiranya ada. Untuk makluman Yang Berhormat, ahli-ahli JFK ini terdiri daripada pakar-pakar daripada pelbagai bidang termasuk kardiologi, imunologi, hematologi, neurologi, perubatan dalaman, patologi dan sebagainya, dan juga wakil-wakil daripada universiti dan swasta. Literature review juga akan dijalankan bagi melihat laporan yang berkaitan di peringkat global. Hasil penilaian pihak Jawatankuasa ini, JFK ini, akan dimaklumkan kepada fasiliti kesihatan ataupun kepada pejabat daerah dan Jabatan Negeri Kesihatan. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan tersebut. Saya memahami penjelasan tersebut dan sebenarnya saya pun mengenali ahli dalam JFK. Saya tahu mereka memang pakar dan profesional. Tetapi isunya ada optics dan juga sentimen di luar sana. Contohnya kes dalam kes Rafnesh Kumar. Jadi saya nak tanya, adakah kerajaan menyokong cadangan agar laporan otopsi tersebut diberikan kepada satu panel bebas di mana jika lebih ada bukti rakyat akan lebih yakin kepada vaksin ini. Satu lagi saya nak tambah, saya pun nak minta penjelasan daripada pihak kementerian. Saya telah tahu tentang perkeliling yang dikeluarkan oleh kementerian di mana mereka telah melanjutkan tempoh hayat vaksin Sinovac dengan CanSino dari ke 6 bulan. Saya pun nak tanya apakah parameter dan apakah proses yang digunakan oleh NPRA untuk menentukan ini, kerana banyak orang tertanya-tanya apakah kesan kepada potensi, efisiensi, keselamatan tersebut, kerana ini mengakibatkan hesitansi, kebimbangan antara ibu bapa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kes menjang yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi memang satu daripada kes yang memang disebut-sebutkan setakat ini. Berhormat cadang adakah laporan itu diberi kepada pasukan bebas untuk dinilai semula. Saya ingat Kementerian Kesihatan tidak ada halangan. Dan dalam hal ini bergantung kepada kehendak ataupun the rights of the ibu bapa mereka. Dan kita pun telah sedia Menteri sendiri telah berjumpa dengan mendiang family members dan telah pun menyampaikan apa yang sepatutnya diadakan. Kalau kita melihat dari jumlah laporan yang saya katakan 6,607 tadi, laporan ini yang dibuat oleh hospital ini belum lagi sampai kepada peringkat farmasi.
sebab ianya dikatakan tidak ada kaitan. Sebab itu ianya tidak termasuk dalam jawatan kuasa pharmacovigilance dan ia pun tidak sebab ianya tidak ada kaitan dengan vaksin. Bagi soalan yang kedua yang dikatakan bahawa tempoh hayat vaksin Sinovac dan yang satu itu tadi serupa telah dilanjutkan. Ini saya mohon untuk jawab tulis sebab saya pun tidak ada maklumat dalam hal ini. Terima kasih. Yang berhormat Tumpat. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Masih dalam soalan kesan vaksinasi, saya dimaklumkan bahawa pada akhir tahun lepas, satu kumpulan teknikal Kementerian Kesihatan melakukan kajian keperluan memberikan suntikan dos penggalak keempat susulan ancaman penularan jangkitan Omicron. Jadi sehingga kini apakah hasil kajian yang dibuat oleh kumpulan berkenaan bagi keperluan memberikan suntikan dos penggalak keempat? Terima kasih. Yang berhormat, daripada pengetahuan kita, kementerian belum ada cadangan untuk mengadakan dos keempat untuk orang awam. Dan kalau apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat itu mungkin saya akan siasat lagi adakah itu benar ataupun mungkin hasil belum dapat dibuat laporan kepada kita. Thank you. Yang berhormat Okey, terima kasih. Subaranggam. Terima kasih Tuan Ketua. Timbalan Ketua. OIB, Timbalan Menteri. Terlanjur dibicarakan tadi tentang vaksinasi, dos penggalak dan sebagainya. Saya semalam ingin membawakan ketika perbahasan Timbalan Menteri pertama berkaitan dengan Akta 342. Sejauh mana telah ada sesi libat urus antara kementerian dengan persatuan-persatuan pengguna, terutama persatuan pengguna Islam yang dilihat begitu lantang mengkritik dan menolak 342. Bagi saya secara peribadi memang kita menolak pindaan itu. Tetapi sejauh mana sesi libat urus bersama dengan persatuan-persatuan pengguna dan juga persatuan pengguna Islam terutamanya. Terima kasih Tuan Ketua. Untuk maklumat Yang Berhormat, kita pun telah mengadakan sedikit mesyuarat dalam hal ini dan kita memang dipahamkan banyak persatuan dan orang ramai telah pun menyampaikan hasrat untuk tidak menyokong binaan yang kita adakan dan kita juga dalam kementerian telah pun bersetuju untuk melihat semula sama ada ianya patut diteruskan ataupun kita tunggu dan tidak membawanya dalam sidang-sidang yang akan datang ini. Terima kasih. Dipersilakan Datuk Seri Haji Muhammad